Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 22 November 2020. Saya Karzai Afindi. Dan saya Priscilla John, ikuti berita ini. Baik, kita mulakan Utama TVS hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 27 November ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, tiada keperluan untuk Sarawak memendekkan tempoh PKPB meskipun Sarawak tidak mencatatkan sebarang kes dalam tempoh 2 hari berturut-turut. Hari ini tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kes kekal 1,055 indeks ke kes. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Kuching. Dalam tempoh 14 hari yang lepas, masih terdapat 58 kes positif tempatan di daerah Kuching. Taburan kes-kes yang kira ini tidak bertumpu kepada kawasan tertentu sahaja. Oleh yang demikian, setelah penilaian risiko, maka tempoh PKPB di Sarawak di daerah Kuching dilanjutkan sehingga 27 November 2020. Sekiranya dalam tempoh melanjutkan PKPB ini, JPBNS mendapati bahawa tiada lagi keperluan untuk mekuat kuasa PKPB ialah dipendekkan pada bila masa. Berhubung isu subsidi kos kuarantin bagi suami atau isteri yang bukan rakyat Sarawak, ini penjelasan Masing. State government only pay subsidy for Sarawakian sahaja. Orang bukan Sarawakian, they have to pay for themselves kalau nak quarantine di Sarawak. And that's right. That's how we do not subsidize non-Sarawakian on quarantine basis. Kalau dia Sarawakian, we will pay. Tapi yang bukan Sarawakian, spouse non-Sarawakian, they have to pay for themselves. Taska dan tadika bagi zon merah dan kuning dibenarkan beroperasi semula mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Bagaimanapun kata Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, pihak Taska dan Tadika wajib memaklumkan kepada Kementerian Kebajikan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak KWKPK sebelum memulakan operasi. Pembukaan Taska dan Tadika di zon merah dan zon kuning dibenarkan beroperasi mengikut SOP telah dikeluarkan oleh Kementerian Kebajikan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak atau KWKPK. Pihak penguasa Taska dan Tadika hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pematuhan SOP yang ditetapkan. Bagi tujuan rekod dan pematuhan, pihak Taska dan Tadika wajib memerlukan kepada KWKPK sebelum memulakan operasi dia. Sementara itu mengenai bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkannya mengikut kapasiti kenderaan dan tidak lagi terhad kepada 3 orang sahaja. Bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian. Bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian adalah mengikut kapasiti kenderaan dan tidak lagi terhad kepada 3 orang sahaja.
Program Jiwa Murni yang meliputi pengagihan barangan gerak saraf dan perang saraf GSPS dilaksanakan Brigade Ketiga Infanteri Malaysia membawa kepada matlamat utamanya iaitu mengeratkan perhubungan Tentera Darat Malaysia dengan masyarakat setempat. Program itu yang dijalankan di Rumah Panjang Kampung Pakit A Sri Aman telah melibatkan seramai 13 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Antara aktiviti utama program tersebut adalah gotong royong, penyerahan sumbangan barangan keperluan asas dan aktiviti pemeriksaan kesihatan turut dilakukan secara am oleh anggota perubatan pasukan. Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier General Dato' Azhar Ahmad berkata, Rumah Panjang Kampung Pakit A dipilih sebagai kawasan pertama pelaksanaan program itu untuk bahagian Sri Aman. I think sebab kedudukannya dekat dengan camp, sebabkan SOP yang dikenakan pada kita semua ni, kami memang ada rancangan untuk buat tempat-tempat yang lain, tapi memandangkan kedudukan rumah panjang Kem Pakit ini lebih berdekatan dan tidak melibatkan pergerakan logistik yang banyak. Jadi kita gunakan ini sebagai permulaan buat tahun ini, dan kalau di Sri Aman ini, tapi kalau di Kuching tu kita ada buat few also bagi lebih kepada penjimatan dari segi logistik, di samping menghormati SOP, arahan pematuhan SOP yang dikenakan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian di dalam satu sidang media di Rumah Panjang Kampung Pakit A, Sri Aman. Adalah menjadi harapannya juga program berkenaan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Dan saya harap program ini akan berterusan pada masa akan datang, dan objektif antaranya adalah untuk kita merapatkan hubungan. Ya. Kami pun biasa juga berhubung dengan pihak kerajaan tempatan, ya, pihak pejabat residen di daerah yang untuk membantu juga sini, dan juga dengan bersama-sama dengan ADUN di kawasan sini. Ya. Untuk rekod, Rumah Panjang Kampung Pakit A mempunyai lebih kurang 185 penduduk dengan 13 pintu dan majoritinya bekerja sebagai petani. Majoriti penduduk di kawasan itu juga didiami oleh golongan warga emas berumur 51 tahun ke atas. Bertemakan Kita Jaga Keluarga, bulan November diisytihar sebagai Bulan Keluarga Kebangsaan, kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah. Ia menunjukkan betapa pentingnya institusi kekeluargaan sebagai asas pembinaan sebuah negara yang sejahtera. Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2020 yang bertemakan Kita Jaga Keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesedaran dan amalan ahli masyarakat dalam menjaga kesejahteraan keluarga, lebih-lebih lagi dalam mengharungi pandemik COVID-19. Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim rasmikan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2020 peringkat negeri Sarawak. Saya sayang keluarga saya. #Kita Jaga Keluarga. Sehati sejiwa menjaga sesama saudara tetangga. Kita kan keluarga, sayang semuanya, bersama bahagia, tiada bezanya. Kita kan keluarga, sayang semuanya, berganding bersama, membentuk keluarga bahagia. Keluarga sejahtera, keluarga Malaysia. Bertemu kembali.
Seramai 381 individu telah ditahan polis atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dengan 377 daripadanya di kompaun, manakala 4 individu direman. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara kesalahan mereka ialah berkenaan aktiviti di pusat hiburan, tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan dan rentas negeri atau daerah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tanpa kebenaran. Berkaitan pemantauan barangan keperluan asas, kata Ismail Sabri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 12 jenis bekalan barangan di 673 premis perniagaan termasuk 482 peruncit, 160 pemborong dan 31 pengilang. Pegawai penguatkuasa KPDN HEP turut melakukan 1,045 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati kesemua premis yang diperiksa mematuhi arahan yang ditetapkan. Bagaimanapun, beliau menggesa pengusaha dan orang ramai agar mengamalkan kawalan kendiri termasuk penjarakan fizikal dan kebersihan diri terutamanya ketika menjalankan aktiviti jual beli barangan keperluan harian. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sedang berusaha meningkatkan inisiatif-inisiatif komunikasi COVID-19 dengan tumpuan kini terhadap kualiti dan keberkesanan inisiatif yang dijalankan. Menurut Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah, inisiatif itu termasuk berkongsi data Kementerian Kesihatan KKM berhubung penularan tidak terkawal. Juga pada masa sama menjalankan tinjauan bagi memahami profil dan cabaran dihadapi setiap kelompok masyarakat yang terjejas oleh pandemik tersebut. Pihaknya juga akan mengenal pasti faktor-faktor yang menimbulkan isu seperti keletihan ataupun tekanan dan kealpaan bermusim, kurangnya atau ketidakpatuhan kepada prosedur operasi standard SOP, ketidakfahaman tentang hakikat perlu hidup bersama dengan COVID-19, defisit kepercayaan dan maklumat palsu serta kaedah menanganinya. Katanya lagi, keberkesanan inisiatif komunikasi yang telah dilaksanakan setakat ini agak baik, namun perlu dilipat gandakan dengan perancangan dan pelaksanaan yang lebih bersistematik. Operasi kaunter tabung haji di 28 kawasan yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan kawasan zon merah COVID-19 ditangguhkan. Menerusi status yang dimuat naik di laman Twitter rasmi Tabung Haji, kaunter yang terlibat ialah di wilayah Persekutuan meliputi Jalan Tun Razak dan KL Central di Kuala Lumpur serta Pusat Perkhidmatan TH Labuan, manakala bagi Selangor melibatkan Kelana Jaya, Kelang, Shah Alam, Batu Cave, Ampang, Ceras, Bangi, Banting dan Sepang. Selain itu, di Johor, ia melibatkan kaunter di Kota Tinggi, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Sabah serta Sarawak di Kuching. Tabung Haji turut mengeluarkan senarai waktu operasi bagi 28 lagi kaunter di kawasan PKPB dan zon merah COVID-19, iaitu dari 10 pagi hingga 3 petang, Ahad atau Isnin hingga Khamis, sementara 10 pagi hingga 3.30 petang pada Jumaat. Bank Islam Malaysia Berhad bersedia menerima permohonan bagi bantuan pembayaran balik bersasar yang ditambah bayar ITRA. Ini termasuk daripada segmen B40, M40 dan perusahaan mikro yang teruk terjejas akibat pandemik COVID-19 mulai 23 November 2020. Islam dalam kenyataannya berkata pelanggan boleh melayari laman web di www.bankislam.com/covid19 untuk mendapatkan borang permohonan, mengemukakan pertanyaan dan memperoleh makluman lanjut berkenaan bantuan pasca moratorium Bank Islam. Permohonan juga boleh dibuat dengan mengimbas kod QR atau menghubungi pusat panggilan Bank Islam di 03 26 900 900. Penambahbaikan bantuan itu telah diumumkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz semasa pembentangan belanjawan 2021 pada Jumaat 6 November lepas. AirAsia menerima pengiktirafan 7 bintang teratas bagi setiap syarikat penerbangan dalam kumpulannya daripada pakar keselamatan industri penerbangan airlineratings.com. Pengiktirafan ini adalah atas pelaksanaan pelbagai inovasi industri yang menjadikan pengalaman perjalanan lebih lancar dan selamat dengan ciri-ciri tanpa sentuhan.
Menurut kenyataan AirAsia, syarikat penerbangan dinilai berdasarkan 7 kriteria seperti yang dinyatakan dalam laman web airlineratings.com. Ia merangkumi maklumat menyeluruh mengenai prosedur COVID-19 di laman web, pemakaian pelitup muka, pemakaian peralatan pelindungan diri oleh anak kapal, perkhidmatan hidangan dalam penerbangan yang diubah suai, pembersihan pesawat berkala, kit pensanitasi peribadi dan penjarakan fizikal dalam penerbangan. Awal minggu ini, AirAsia melancarkan inovasi terbaru Scan to Fly, teknologi terkemuka industri bagi menentukan kelayakan para penumpang untuk terbang sebelum mereka tiba di lapangan terbang, termasuk pengesahan masa nyata bagi dokumen kesihatan. Pada masa yang sama, AirAsia turut mengumumkan beberapa peningkatan perkhidmatan meliputi perkhidmatan daftar masuk beg automatik, teknologi pemeriksaan suhu mudah alih serta teknologi pengecaman wajah biometrik FACES. Dua juruterbang warga negara Singapura dilaporkan berada dalam keadaan stabil setelah pesawat ringan kendalian mereka membuat pendaratan cemas di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah selatan dekat sedenak Johor. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Kapten Chester Wu berkata, pesawat persendirian yang dikendalikan Premier Air Singapore itu sedang dalam penerbangan dari Senai ke Melaka semasa kejadian. Wu berkata pesawat ringan jenis Beechcraft model 35 Bonanza itu telah dipindahkan ke lokasi yang tidak menghalang lalu lintas di Lebuh Raya. Menurutnya, pasukan mencari dan menyelamat telah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diperlukan dan siasatan akan dilakukan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Kita bertemu kembali. Baik, kita ke perkembangan sukan tanah air. Pemain skuad Kuching FA diberi cuti selama 2 minggu sebelum menyambung semula latihan pada tarikh yang akan diberitahu kelab. Menurut penolong jurulatih Kuching FA Syahrizan Sahari, para pemain masih menjalani kuarantin selama 14 hari selepas gagal melepasi pusingan pertama Piala Malaysia 2020. Sepanjang 2 minggu tersebut, katanya beliau akan menyediakan jadual khas buat para pemainnya. Kuching FA sebelum ini berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya layak ke pentas Piala Malaysia 2020 buat kali pertama, namun tetap tipis kepada Johor Darul Ta'zim. Seperti dijangka, Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Tang Cheng Ho kekal sebagai pengendali skuad Harimau Malaya dalam menjayakan misi Malaysia meraih slot automatik ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Cheng Ho mengesahkan perkembangan itu selepas dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenai lanjutan kontrak selama 2 tahun susulan kontraknya yang akan tamat pada 31 Disember ini. Ia sekaligus menyaksikan jurulatih berusia 52 tahun itu akan terus menggalas tanggungjawab tersebut sehingga penghujung 2022. Menjelang baki 3 aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bermula Mac tahun hadapan. Musim 2019 menyaksikan skuad Harimau Malaya di bawah bimbingan Cheng Ho merekodkan 9 kemenangan dalam keseluruhan 13 perlawanan termasuk aksi persahabatan berstatus A sejak muncul naib juara Piala AFF 2018. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak terikat untuk memaklumkan sebarang keputusan jawatankuasa bantuan kepada pihak lain selain persatuan yang membuat permohonan. Itu penjelasan KBS berhubung isu yang tular di media sosial Facebook berkaitan bentuk pemberian dan penyaluran sumbangan kepada atlet sukan permotoran Kasma Daniel Kasmayuddin daripada pasukan 1XOX TKKR SAG Team. Dalam kes Kasma Daniel, menurut KBS, permohonan diterima daripada Persatuan Pemotoran Malaysia MAM dan sejumlah peruntukan diluluskan kepada MAM melalui surat bertarikh 3 September setelah dinilai jawatankuasa bantuan. Pelumba negara itu dilapor menerima bantuan kewangan sebanyak RM52,000 untuk menampung tiket penerbangan dan kos penginapan bagi menyertai kejuaraan dunia Moto2 musim ini. KBS berkata pihaknya komited membantu seluruh ekosistem sukan negara, terutama yang terkesan akibat penularan COVID-19 selain menzahirkan penghargaan kepada persatuan sukan, pihak pengurusan dan syarikat penajaan yang sentiasa meletakkan kepercayaan kepada atlet negara.
Buat julung kali, Persekutuan Renang Malaysia akan menganjurkan satu kejohanan terjun antarabangsa secara maya pada 5 dan 6 Disember ini sebagai langkah proaktif bagi memastikan skuad terjun negara kekal kompetitif. Setiausaha Agung Persekutuan Renang Malaysia, Mei Chen berkata, kejohanan itu juga membolehkan atlet terjun negara kembali merasai suasana pertandingan selepas sekian lama tidak bertanding. Malah penganjuran kejohanan secara maya itu juga merupakan pentas terbaik buat skuad terjun negara mengukur keupayaan mereka selepas tidak menyertai pertandingan tahun ini ekoran pandemik COVID-19. Kejohanan itu akan mempertandingkan acara sukan Olimpik dengan hanya acara 3 meter dan 10 meter bagi platform individu dan platform seirama dipertandingkan, melibatkan atlet terjun lelaki dan wanita. Kejohanan itu akan disertai oleh 5 negara termasuk Malaysia selaku tuan rumah selain Singapura, Jepun, Australia dan New Zealand. Pembatalan beberapa kejohanan pingpong tempatan dan antarabangsa pada tahun ini akibat pandemik COVID-19 memberi peluang terbaik kepada pemain senior wanita negara Ho Ying untuk memperbaiki prestasi semasa. Ini penting baginya memburu slot kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang ditunda pada tahun hadapan. Pemain berusia 25 tahun itu mendedahkan yang beliau tetap menjalani latihan seperti biasa bagi memastikan dirinya dapat mengekalkan prestasi semasa walaupun tiada sebarang kejohanan diadakan pada tahun ini akibat pandemik berkenaan. Kali terakhir Ho Ying beraksi pada kejohanan kompetitif adalah Sukan SEA 2019 di Filipina, namun beliau gagal menyumbang sebarang pingat. Pencapaian terbaik Ho Ying adalah meraih pingat gangsa bersama Karen Lin dalam acara beregu wanita pada Sukan Commonwealth 2018 di Gold Coast, Australia. Baiklah, sekian saja Utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Karizari Afindi. Baiklah, kami dua mumpuk dulu. Seperti mana kita tahu, PKPB telah dilanjutkan sehingga 27 November ini. Betul tak, Pris? Ya, Zarif. So, kita sama-sama menjaga dan menjayakan PKPB untuk kali ini. Sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, salam hormat dan selamat malam.